Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nur Hidayah binti Muhammad Syahari. Saya dari kelas DPHU 3A, nombor metrik DHU 2020246447. Hari ini saya akan menceritakan tentang Mekah Al-Mukarramah. Antara isi kandungan yang saya akan cerita ialah latar belakang Mekah, sejarah Mekah, zaman Muhammad, nama-nama Mekah, kelebihan dan hukum haram Mekah serta kesimpulan. Pertama sekali, saya akan menceritakan tentang latar belakang Mekah. Mekah Al-Mukarramah terletak lebih kurang 73 km daripada timur Jeddah. Mekah merupakan tempat lahirnya Nabi Ismail dan Nabi Muhammad dan juga tempat baginda menerima wahyu daripada Allah. Mekah ialah kota paling suci bagi umat Islam. 5 kali sehari, lebih kurang 1.5 million Muslim tidak kira tempat mereka berada, pasti akan menghadap kiblat di kota Mekah untuk bersembahyang. Sekurang-kurangnya sekali dalam seumur hidup, seorang Muslim akan mengerjakan haji pada bulan Zulhijjah setiap tahun di tempat tersebut. Di sini juga terletaknya Masjidil Haram yang mana terdapatnya Kaabah. Orang bukan Islam dilarang masuk daripada memasuki Mekah. Hal ini kerana untuk memelihara kesucian kota Mekah. Perkara yang kedua yang saya akan ceritakan ialah sejarah Mekah. Sejarah Mekah bermula apabila Nabi Ibrahim menerima perintah daripada Allah supaya meninggalkan anaknya Ismail dan isterinya Siti Hajar di sebuah gurun yang kering kontang untuk pergi mengajak manusia kepada Allah ke Palestin. Selepas Nabi Ibrahim meninggalkan isteri dan anaknya itu di sebuah gurun, beliau kembali ke tempat asalnya. Apabila air yang dibawa oleh Siti Hajar habis, Ismail yang ketika itu masih lagi seorang bayi mula menangis meminta susu. Siti Hajar yang mula gelisah mula mencari air di antara Bukit Safa daripada Jabal Kubais hinggalah ke Bukit Marwah. Dalam suasana yang kelam kabut itu, Ismail yang sedang menangis menghentakkan kakinya di atas tanah. Dengan izin Allah, maka air keluar daripada tanah yang dihentak Ismail tadi. Sebuah telaga dibina kemudian dan dikenali sebagai Telaga Zamzam. Akibat daripada peristiwa tadi, maka selamatlah Siti Hajar dan anaknya. Dengan kemunculan Telaga Zamzam itu, pedagang-pedagang dan kabilah-kabilah perdagangan mula muncul. Mereka mula tinggal di situ dan membuka penempatan baru. Dengan itu lahirlah kota Mekah. Ibrahim melawat tempat di mana dia meninggalkan anak dan isterinya tadi. Setelah Nabi Ibrahim lulus tugaan menyembelih anaknya yang disayangi Nabi Ismail, maka Allah menghadiahkan kepada Ibrahim dan Ismail perintah untuk membina Kaabah. Pada tahun kelahiran Muhammad, Mekah hendak diserang oleh tentera Abraha yang cemburu dengan kemajuan Mekah sebagai pusat keagamaan di kawasan semenanjung Arab. Mujur dengan kuasa Allah, tentera Abraha ditewaskan. Tahun kejadian itu digelar sebagai Tahun Gajah. Perkara yang ketiga yang saya akan ceritakan ialah zaman Muhammad. Mekah juga merupakan tanah kelahiran Muhammad. Muhammad hidup dalam kalangan masyarakat yang menyembah berhala, tetapi Muhammad tidak lupa akan ajaran Nabi Ibrahim. Satu hari, sewaktu Muhammad yang ketika itu berumur 40 tahun sedang berada di dalam sebuah gua yang bernama Gua Hira, baginda didatangi oleh malaikat Jibril yang menyampaikan wahyu daripada Allah. Wahyu itu memerintahkan supaya Muhammad menyampaikan ajaran Islam kepada seluruh penduduk Mekah. Muhammad menyampaikan ajaran Islam kepada penduduk Mekah, tetapi kebanyakannya mereka menentang. Muhammad kemudiannya berhijrah ke Madinah pada tahun 622 Masihi. Ajaran Islam kemudiannya berkembang ke seluruh semenanjung Arab. Nabi Muhammad kemudiannya kembali ke Mekah pada tahun 628 Masihi bersama-sama ribuan pengikut baginda. Mereka memasuki Mekah tanpa mengalirkan darah. Akhirnya, penduduk Mekah menganuti ajaran Islam dan ini menjadikan Mekah sebagai pusat perkembangan Islam. Seterusnya, saya akan memberitahu tentang nama-nama lain Mekah yang terdapat di dalam Al-Quran. Yang pertama adalah Mekah, yang kedua Bakkah, yang ketiga Ummul Qura, yang keempat Al-Balad, yang kelima Al-Baldah, yang keenam Al-Baladul Amin, yang ketujuh Haraman Aminah, yang ke-8 Ma'ad, yang ke-9 Al-Qaryah dan yang ke-10 Al-Masjidil Haram. Selain itu, saya juga akan menerangkan tentang kelebihan Mekah. Yang pertama, Mekah ialah tanah haram. Yang kedua, Nabi Ibrahim mengisytiharkan tanah haram Mekah. Yang ketiga, Mekah ialah tempat yang paling disayangi oleh Allah dan Rasul. Yang keempat, Mekah tidak dimasuki Dajjal. Yang kelima, kelebihan tawaf. Dan yang keenam, rahmat kepada orang tawaf, solat dan memandang Kaabah.
Di samping itu, saya akan menjelaskan sedikit tentang hukum haram Mekah. Di sini maksud hukum haram ialah larangan di Mekah, iaitu yang pertama, tidak boleh memasuki Mekah sewaktu mengerjakan haji dan umrah kecuali berihram. Yang kedua, tidak boleh menebang tumbuh-tumbuhan. Yang ketiga, tidak boleh membunuh binatang buruan. Yang keempat, orang kafir tidak dibenarkan masuk ke tanah haram. Yang kelima, 10,000 pahala untuk orang yang solat di Mekah. Dan yang keenam adalah boleh solat bila-bila waktu di Mekah. Akhir sekali, saya akan menceritakan tentang kesimpulan Mekah Al-Mukarramah. Mekah Al-Mukarramah merupakan kota paling suci bagi umat Islam. Di sinilah tempatlah kelahiran Nabi kita, iaitu Nabi Muhammad. Oleh itu, perkara-perkara yang ada kaitan dengan baginda menjadi mulia dan terpelihara. Tempat bersejarah yang ada di Mekah, kesemuanya berkait rapat dengan baginda, iaitu Nabi Muhammad. Apabila kita menziarahi tempat bersejarah ini, maka kita dapat mengetahui dan menghayati pengorbanan Rasulullah SAW ketika melaksanakan dakwah Islam kepada seluruh tanah Arab ketika itu. Tempat bersejarah ini telah dijaga dengan baik oleh kerajaan Arab Saudi seperti Perpustakaan Mekah Al-Mukarramah yang dahulunya terbiar dan tidak terjaga, walhal tapak tersebut merupakan tempat kelahiran Nabi Muhammad SAW. Salah satu tanda cinta kita kepada Nabi Muhammad ialah dengan menziarahi tempat bersejarah yang ada di Mekah ini. Sekian, itu sahaja daripada saya. Terima kasih.